Baiklah, seterusnya Ustazah nak sebut bab pakaian. Bi'ah salihah. Jadi kita ni antara yang kita boleh buat, ni Ustazah tahu ada pimpinan-pimpinan buat kempen, betul kan? Kempen ni mesti selalu buat, tapi berperingkat. Mula-mula buat kempen, contoh kempen etika berpakaian. Nak sebut kempen menutup aurat, orang tak suka dengar, sensitif. Kita buat kempen etika berpakaian. Kamu keluarkan pakaian lelaki, pakaian perempuan. Pakaian perempuan untuk perempuan untuk ke lab. Faham tak? Ke lab. Sebab kamu banyak lab kan? Kamu banyak lab. Lepas tu tunjuklah, biasa lab kamu lebih selesa, mungkin lebih selamat ke pakai seluar jeans, betul kan? Sebab lebih inilah safety, more safety lah pakai seluar jeans. Tapi kamu keluarkan gambar seluar jeans yang longgar. Lepas tu kamu lukiskan, letakkan gambar, adalah model. Lepas tu letakkan gambar wanita muslimah pakai labuh daripada punggung. Ustazah minta maaf kalau pakai seluar longgar tapi baju kamu tak labuh daripada pinggul, maksudnya kalau boleh sampai lutut, tetap nampak bentuk. Orang lelaki terganggu tak bila nampak pemandangan seperti itu? Nampak terganggu sangat tu. Yang pakai kopiah pun nak tercabut. Okey. Maksudnya Ustazah nak tanya, melintahlah seorang wanita di depan kamu, pakai seluar jeans yang ketat, baju t-shirt pula atas daripada paras pinggul, akan nampak bentuk badan, betul atau tidak? Cuma kamu kontrol, buat-buat tak nampak, tapi nampak. Dan kamu akan berlaku di situ bentuk gangguan seksual terhadap lelaki. Itu gangguan seksual terhadap lelaki, pemandangan. Ya Allah. Kemudian berlakulah bergelora. Apa yang bergelora tu? Nafsu bergelora. Tapi kat sini orang kuat iman ni, dia mampu menundukkan nafsu. Subhanallah. Dia nampak je, astagfirullah. Ya, itulah yang mampu tuan-tuan buat, betul tak? Ke buat apa? Buat apa? Cik buat apa? Sedekah. Bagi sedekah. Oh, sedekah Al-Fatihah. Masya-Allah. Al-Fatihah. Dah ada 20 orang tak sampai pergi kuliah dulu Al-Fatihah tak berhenti, masya-Allah. Allahu Akbar. Ini perjuangan kamu sebenarnya. Nak tundukkan pandangan dalam keadaan environment yang sangat mendedahkan kepada nafsu kamu di apa panggil? Dirangsang. Baiklah, begini. Seorang lelaki, dia melihat seorang wanita yang memakai ketat, lalu terdedahlah auratnya. Kemudian nafsunya terangsang. Lelaki yang beriman berjaya melawan nafsunya, istighfar dan sebagainya, dia hilang bayangan. Tapi ramai mana remaja lelaki di luar sana, mahasiswa di luar sana, tidak mampu nak mengawalnya. Kemudian dia bawa rangsangan itu, bayangan-bayangan itu, sampailah ke hostelnya. Bila sampai ke hostelnya, dia berseorangan di dalam biliknya. Lalu dikunci pintu biliknya. Kan? Lalu dia menyambung lagi keinginannya itu. Dia pun bukalah telefonnya. Kemudian dia melihatlah benda-benda yang tidak patut dia lihat. Sebab rangsangan telah berlaku. Faham tak? Lalu kemungkinan besar dia melihat gambar-gambar porno ataupun melihat video pornografi. Betul tak ni? Mula-mula tengok sikit, 2-3 minit rasa berdosa, tutup, astagfirullah. Lama-lama tengok sejam, lama-lama ketagihan. Waktu tengah malam dia bangun, orang ingat qiyamul lail. Rupanya duk tengok benda tu dah jadi ketagihan. Memula hanya melihat, lama-lama dia pergi kepada advance lagi. Dia melakukan masturbate ataupun onani. Betul tak? Kajian hari ini 80% remaja lelaki melakukan onani. 50% remaja wanita melakukan onani. Terlibat dengan ketagihan pornografi. Ini kenapa rentetan daripada bi'ah tadi tu, suasana membentuk merangsang dia. Akhirnya dia tak boleh kawal diri dia. Dia telah dirangsang, dia nak dilepaskan keinginan dia, nak lepaskan air mani. Tapi dia melepaskan dengan tangan sendiri yang namanya masturbation, istimta. Apa hukum onani? Hukum onani, pendapat yang paling kuat, jumhur mengatakan hukumnya adalah haram. Pendapat yang paling sahih, yang paling kuat, haram ya.
Walau bagaimanapun di sana ada pendapat yang meletakkan makruh tahrim, makruh yang dekat dengan haram. Ada letak makruh. Kedudukan nak jatuh makruh tahrim ni macam mana? Apabila zina di hadapan mata. Ada orang mengadu, "Ustazah, saya kalau tak buat orang ni saya akan berzina." Saya tanya, "Encik nak berzina dengan siapa?" "Entah, saya pun tak tahu." "Encik ada girlfriend?" "Tak ada." "Ada pelacur ke boleh langgan?" "Tak ada." Habis tu kenapa kata darurat tu? Kalau saya tak buat memang darurat, saya terpaksa buat, Ustazah. Saya bukan saja tapi memang tak boleh darurat. Dia tak jatuh darurat, melainkan memang wanita tu depan dia. Tak ada apa yang boleh menghalang dia daripada melakukan zina. Ketika itu dia boleh melakukan onani untuk melepaskan nafsunya. Akhirnya keinginan untuk zina tak diteruskan. Faham ya? Ini seorang-seorang dalam bilik, tak ada pun untuk berzina dengan sesiapa. Yang tak boleh mengawal adalah nafsu dia. Sebab itu cara nak mengatasi ketagihan onani ni, melihat pornografi, memang betul akidah, keimanan, solat. Tapi ramai mana Ustazah handle kes remaja ya, yang kontak Ustazah melalui Facebook, melalui ini. Dia kata, "Saya dah kuatkan solat, saya dah zikir, saya dah banyak baca Quran, tapi saya tak boleh hilangkan ketagihan onani." Antara kaedahnya, kamu kena lawan dengan apa? Tak boleh duduk seorang diri. Memang itu pantang dia. Duduk seorang siang hari ke, dia datang keinginan tu. Malam ke, kamu kena keluar. Kamu kena buat aktiviti yang sampai kamu penat. Kamu pergi main bola, kamu pergi buat aktiviti, pergi lepak bila kawan. Rasa je datang, buat benda tu berterusan selama 30 hari, insya-Allah 40 hari. Nanti kamu hilang terus keinginan untuk melakukan hal tersebut. Ustazah sebut ni bukan Ustazah fikir kamu buat, tak. Tapi memang kemungkinan besar di kalangan kita ada yang terjebak secara tak sengaja. KK Ustazah handle kebanyakan secara tak sengaja. Yang mana masa daripada kecil, sekolah rendah dah banyak Ustazah handle kes pelajar sekolah rendah terlibat ketagihan onani. Darjah 4, darjah 5, darjah 6. Sekolah menengah banyak kes. Yang bila sekolah rendah jumpa Ustazah, "Ustazah, apa yang Ustazah cerita tu saya buat. Saya tak tahu pun benda tu salah." Macam mana kamu boleh terlibat? Masa kecil dulu kan tengok filem dengan mak, dengan ayah, ada yang sensor-sensor tu. Dia orang tutup sikit je mata saya, tapi saya nampak. Faham tak ni? Kan? Cerita masalah ada part-part yang sensor tu kan. Tutup mata. Tapi terangsang dah masa tu. Tak faham lagi. Kemudian saya pandai, saya tengok sendiri, tengok ke internet, senyap-senyap. Kemudian saya melakukan onani apa Ustazah cerita, dan saya tak tahu, saya ingat itu proses biasa nak membesar. Dia bukan tipu, dia cakap jujur. Saya ingat benda tu normal Ustazah. Saya tak berani tanya orang. Saya buat je. Saya teringin, saya layan, saya buat. Hari ni baru saya tahu benda ni haram. Saya tahu keburukan dia. Macam mana saya nak berhenti? Ustazah kata kamu perlukan bimbingan daripada guru kamu. Kamu ada ustaz-ustazah yang kamu boleh cerita tak? Kalau cerita dekat mak, kena marah. Akhirnya ketagihan. Ada satu kes Ustazah. Ada seorang doktor. Dia buat pengakuan. Sampai sekarang, masa Ustazah tak tahulah hari ini bagaimana. Tapi sebab dia hubungi tu, dia terlibat, maksudnya daripada kecil terlibat tengok benda tu secara tak sengaja. Akhirnya ni masuk sekolah menengah, berani pergi rumah urut. Ingat rumah urut tu, dia urut saja ke? Dia bukan urut lengan, urut jari, urut tangan, urut ni. Tak, dia urut bahagian alat kelamin. Lepas tu kalau pergi rumah urut, mesti buat benda yang tak senonoh. Tak adanya. Jangan sangka buruk aku urut ni. Sebab yang urut perempuan, betul tak? Dia belajar pergi rumah urut. Lepas tu belajar berzina dengan tukang urut. Kemudian belajar melanggan pelacur. Daripada start belajar sampai habis. Habis juga belajar. Dan sedih dia belajar di satu tempat institusi yang tak disangka-sangka. Sampai peringkat dia boleh jadi bapa ayam. Bermula daripada kecil, suasana, bi'ah. Dan kes yang macam ni bukan sikit Ustazah dapat. Bukan satu dua. Orang kerja profesional. Dan buat pengakuan, saya dah kahwin pun. Saya nak kahwin boleh selesaikan ketagihan saya kepada zina. Tapi tak boleh. Dah ada anak pun. Mesti. Sebab apa? Sudah tentu nikmat zina dengan nikmat hubungan sah dengan isteri berbeza. Sebab nikmat zina, dia diindahkan dengan syaitan, dengan iblis dan sebagainya.